Marhaba. Pencapaian utama minggu lepas pastinya komitmen pelaburan RM40.6 bilion hasil lawatan kerja ke UAE. Tapi sebelum itu, apa kata kita sorot aktiviti pada awal minggu lepas dahulu? Kehadiran Tesla akan memudahkan pemindahan pengetahuan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran dan bergaji tinggi untuk rakyat kita. Pelancaran pusat Tesla di Cyberjaya 7 bulan selepas pengumuman kemasukannya ke Malaysia adalah bukti kejayaan MITI dan agensinya menarik pelaburan berkualiti tinggi serta memudahkan kemasukan pelabur ke Malaysia. Kami membincangkan kemungkinan kerjasama dengan Bakri Group dalam sektor EV. Saya yakin beliau akan mampu meneruskan tugas cemerlang mantan KSU, Datuk Seri Isham, dalam menarik lebih banyak pelaburan asing dan tempatan, meningkatkan perdagangan dan memperkasa industri tempatan. Sebagai alumni University of Bristol, saya sangat teruja untuk mengetahui perkembangan terkini universiti lama saya. Kami juga membincangkan potensi kerjasama dalam bidang-bidang seperti aru angkasa dan digital, memandangkan University of Bristol adalah antara universiti terulung dalam penyelidikan yang berkaitan di United Kingdom. Banyak negara dan syarikat gergasi sekarang menetapkan pematuhan ESG sebagai syarat sebelum berurusan dengan syarikat lain. Tetapi bagi PKS, mungkin mereka belum bersedia untuk mematuhi standard ESG yang ditetapkan. Itulah sebabnya MITI melancarkan rangka kerja IESG untuk membantu sektor perkilangan negara mendepani ESG. Rangka kerja IESG Fasal 1 akan menyediakan asas dan panduan bagi PKS memulakan pelaksanaan ESG. Habis sahaja tugasan rasmi, saya bergegas ke Pelangai untuk membantu kempen calon BN Datuk Amizar Abu Adam. Alhamdulillah, nampaknya penduduk Pelangai tak kira bangsa dan agama menyokong calon kerajaan perpaduan. Saya berkongsi mengenai NIMP 2030 yang bertujuan untuk menstruktur semula sektor pembuatan di Malaysia, antaranya melalui penciptaan pekerjaan bergaji tinggi dan pemerkasaan PKS di dalam rantai bekalan dunia. Saya turut menyertai sesi panel bersama Nurul Izzah Anwar dan Dr. Nur Sari mengupas pelbagai isu ekonomi negara. MIDF dan AKPK bekerjasama membantu perniagaan yang menghadapi kesulitan kewangan, khususnya PKS dengan akses kepada bantuan pembiayaan, khidmat nasihat dan bimbingan perniagaan. Produk halal mempunyai peluang yang besar di masa hadapan disebabkan pasaran produk halal ada lebih dari 3 trilion US dollar. Sehubungan itu, MITI dan Halal Development Corporation memainkan peranan penting dalam memangkin pertumbuhan industri halal Malaysia. 36 jam memang sangat singkat tempoh lawatan Yang Berhormat PM ke UAE. Tapi hasilnya, komitmen pelaburan RM40.6 bilion dari pelbagai syarikat UAE. Yang paling menarik, hampir RM38 bilion daripada komitmen pelaburan itu adalah dalam bidang tenaga boleh diperbaharui. Sejajar dengan misi sifar bersih NIMP ataupun National Industrial Master Plan 2030, tenaga boleh diperbarui dan penyelesaian rendah karbon adalah antara sasaran pelaburan baharu Malaysia dan pelaburan dari UAE dalam bidang tenaga boleh diperbarui ini akan melonjakkan Malaysia sebagai peneraju bidang tenaga boleh diperbarui di Asia Tenggara. Semoga perjumpaan ini akan mengeratkan lagi hubungan Malaysia-Indonesia demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Pemukiman ini dianjurkan sebagai persiapan awal ahli-ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan yang akan menghadiri sidang Dewan Rakyat. Walaupun hari ini hari Minggu, saya dan tim MITI tetap ke pejabat untuk menghadiri mesyuarat ini. Antara topik yang dibincangkan ialah mengenai kerjasama antara Malaysia dan China dalam perdagangan rentas sepadan yang menggunakan sistem tertingkap tunggal dan kerjasama dalam pembinaan pelabuhan pintar ataupun Smart Port Construction. Saya juga mengambil kesempatan hari Ahad ini untuk bertemu Puan Mastura TKSU yang baru dilantik minggu lepas. Selamat menjalankan tugas saya ucapkan kepada Puan Mastura. Program yang dianjurkan saban tahun ini meraihkan penggiat seni tanah air dari pelbagai generasi dan latar belakang. Bangga saya dapat melihat karya-karya hasil seniman-seniman tempatan yang kreatif dan bermutu tinggi. Ada yang sudah pun berjaya menempa nama di persada dunia dan mengekspor hasil seni ke luar negeri. Pengurusi Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan amanat dan pesanan sebelum bermulanya sesi Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2023. Itulah dia sorotan minggu lepas. Ma'as salamah.